Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersama sekali lagi dalam kelas bahasa Melayu bersama Cikgu Irsyad siri yang ke-44. Okey, siri yang ke-44. Jadi apabila kamu dapat masuk sampai siri 50 nanti, siapa yang masuk sampai siri 50 nanti, maksudnya ialah siapa yang join daripada 50 siri. Siapa yang join sekurang-kurangnya 40 siri, tolong bagi tahu cikgu. Cikgu nak bagi sesuatu kepada dia lah. Cikgu nak bagi sesuatu kepada dia. Siapa yang join siri 1 sampai siri 50. Non-stop, dia ada sesuatu cikgu nak bagi. Adalah. Janganlah tanya apa. Nanti tak surprise lah. Okey. Kemudian yang pernah join sekurang-kurangnya 40 siri. Maksudnya ialah tak kisah dia lompat-lompat. Tapi total dia 40 siri. Tolong bagi tahu cikgu. Ada sesuatu yang cikgu nak bagi. Baiklah. Dan daripada sesiapa yang join 50 siri tu dan dia ada sertai kelas mingguan yang cikgu jalankan, tolong bagi tahu cikgu. Cikgu nak bagi sesuatu juga. Dia ada level lah. Sekarang ni cikgu nak bagi sesuatu kepada setiap murid sebagai tanda menghargai. Kuih raya 50 balang, tengkorak hang. 50 balang kuih raya buat apa? Okey. Jadi murid-murid sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah kita memulakan perbincangan kita berkaitan dengan tata bahasa. Hari ini kita akan memberikan penekanan kepada 3 topik utama. Yang pertama ialah penjodoh bilangan. Yang kedua, kita akan kita akan belajar berkaitan dengan simpulan bahasa, dan yang ketiga ialah kita akan sentuh berkaitan dengan peribahasa. Okey? Selepas ini sekiranya tidak ada aral melintang, cikgu berpendapat bahawa cikgu teringin untuk mengadakan satu bengkel percuma lah. Bukan bengkel percuma lah, bengkel RM10. Bengkel RM10 kepada murid-murid cikgu dari seluruh negara. Maksudnya ialah cikgu nak buat satu bengkel. Mungkin di Shah Alam, cikgu akan sewa tempat, tak apa, semua kos cikgu tanggung dan kamu datang je tanpa bayar RM10 je kot. Bayar RM10 saja. Biasanya orang bayar RM100. Ni cikgu nak bagi RM10 je kepada kamu. Okey, untuk murid-murid yang setia bersama cikgu. Baik, tanpa melengahkan masa, cikgu nak share skrin sekarang. Kita akan belajar berkaitan dengan topik yang sangat penting hari ini, iaitu penjodoh bilangan. Okey, masalahnya ada lagi yang tak insaf-insaf nak conteng-conteng. Cikgu punya skrin ni sakit jiwa dan raga cikgu. Baik, sekarang murid-murid, seperti biasa kita akan open. Cikgu nak buka semangat sukarela. Cikgu nak menggalakkan semangat sukarela dalam diri kamu. Siapa nak jawab soalan nombor 1, maka dia jawab saya. Okey, kita nak menggalakkan partisipasi yang aktif dalam kelas cikgu. Baik, nombor 1, Anusha. Okey, kita bermula dengan orang huruf A, Anusha. Okey Anusha, sila jawab soalan nombor 1. Nombor 1, Mak Timah membawa 2 ketul pulut dan sebotol air masak sebagai bekalan ke Bendang. Okey, Bendang tahu tak Bendang? Tak. Bendang ni sawah. Sawah. Okey, kalau kita nak tahu Bendang tu apa, cikgu akan sambil cikgu tunjukkan jawapan kepada kamu, cikgu juga berminat untuk menunjukkan gambar kepada kamu. Cikgu harap semua orang nampak Bendang. Biasanya yang sebut Bendang ni orang utara. Bendang, dia tak sebut sawah. Bendang, ni Bendang. Orang utara biasa dia sebut Bendang, dia tak sebut sawah. Tak silap cikgu lah. Sebab ayah cikgu orang Kedah. Ayah cikgu tak pernah sebut sawah padi. Ayah cikgu selalu sebut Bendang. Okey? Jadi pulut. Kata kunci di sini pulut. Okey, murid-murid. Apabila kita nak jawab soalan berkaitan dengan penjodoh bilangan, perkara yang mustahak ialah kita tengok. Yang pertama, kita nak tengok apa? Kita nak kena tengok objeknya. Yang kedua, kita nak kena tengok konteks ayat. Dua perkara ini perlu kita tengok sebelum kita memberikan jawapan. Nombor 1, Mak Timah membawa 2 apa pulut dan sebotol air masak. Anusha kata 2 ketul. Ketul ni macam mana ketul? Ketul tu macam batu. Cuba kamu tengok keadaan batu. Ketul. Adakah pulut dalam bentuk ketul?
adakah pulut tu bentuk dia macam batu? Tak sesuai Jadi jawapannya ialah kepal. Okey? Apa itu kepal? Cikgu akan tunjuk gambar. Kepal. Kepal nasi. Dia keadaan nasi sama dengan ni lah. Macam ni. Anusha nampak? Macam tu. Nasi ke pulut ke orang buat dalam bentuk kepal ni. Ni. Nampak ni. Dia macam satu genggam lah. Dia lebih kepada segenggam kepal tu. Jadi sebab tu cikgu suka buat kelas online ni kerana dalam kelas online kita boleh tengok gambar yang tepat. Okey? Jadi kalau kata kuncinya pulut maka jawapannya ialah kepal. Faham? Faham cikgu. Okey, terima kasih Anusha. Okey, seterusnya nombor 2. Siapa yang nak jawab soalan nombor 2? Arif Daniel nak jawab. Baik, kita akan beri kepada Arif Daniel. Manalah si Arif Daniel ni? Oh, ejaan dia A-R-I-E-F. Okey, Arif Daniel sila jawab soalan nombor 2. Rita pergi ke pejabat pos yang berhampiran dengan rumahnya untuk membeli beberapa stamp. Jawapan dia C, keping. Keping, okey. Stamp. Okey, siapa tak tahu stamp? Siapa tak tahu stamp? Okey. Kalau kamu tak tahu stamp, cikgu akan tunjuk gambar stamp. Sebab sekarang orang mana hantar surat pakai stamp, orang hantar WhatsApp je. Okey ni. Kalau kamu tengok inilah bentuk stamp Maksudnya ialah kalau kamu nak hantar surat, kamu kena gamkan stamp pada bahagian kanan atas. Bahagian kanan penjuru. Bahagian kanan penjuru surat. Bahagian kanan penjuru surat. Okey? Jadi stamp ni dia nipis. Dia nipis. Dia berkeping-keping. Bentuknya adalah dalam bentuk keping. Jadi jawapan dia ialah keping stamp. Keping stamp. Okey. Jadi itu sahaja. Terima kasih Arif Daniel atas kamu punya partisipasi. Baik, Aina nak jawab soalan nombor 3. Okey, cikgu tidak perlu khawatir kerana setiap murid berlumba-lumba untuk menjawab soalan. Mari kita lihat soalan nombor 3. Okey. Aina, sila baca dan berikan jawapan kamu. Marina memasukkan beberapa titis berwarna merah ke dalam adunan agar-agar itu. Tahu tak agar-agar? Agar-agar kenal? Agar-agar tu apa? Sejenis apa? Makanan. Agar-agar sejenis makanan. Okey, kita tengok. Kadang-kadang ada orang tak tahu agar-agar, dia kenal. Cikgu jelly, saya kenal lah cikgu jelly. Okey, inilah agar-agar kalau kamu tengok. Cikgu tak berapa suka agar-agar biasa. Cikgu suka agar-agar yang mengandungi buah ni. Cuba kamu tengok ni, agar-agar yang ada buah ni. Kelihatan sungguh sedap. Kalau kamu tengok agar-agar buah ni kebanyakannya banyak dijual di Thailand. Sesiapa yang pernah pergi ke Thailand, contohnya pergi ke Krabi ke Hat Yai ke, kalau kamu tengok dia orang jual agar-agar, kebanyakannya agar-agar yang dijual itu agar-agar dalam tu ada buah, agar-agar buah. Sedaplah. Tapi tengoklah ada agar-agar masam, bergantung pada buahnya. Okey, jadi jawapannya apa dia tadi Aina? Aina jawapannya apa tadi? Cikgu rasa Aina jawab titis tadi. Beberapa titis pewarna. Betul lah. Pewarna ni, atau pewarna. Pewarna merah. Tak kisahlah pewarna merah ke, kuning ke, hijau ke. Pewarna ni dia cecair. Jadi kalau kita masukkan tu, setitik, itu maksudnya beberapa titis lah. Kita tak, kalau tumpuk ni dia dah melekat. Kalau tumpuk ni dia dah melekat. Contohnya pewarna tu kalau terkena pada baju, dia akan membentuk tumpukan. Tumpukan ni dah melekat pada bahagian lain. Dah melekat pada objek lain. Okey, terima kasih Aina. Sekarang cikgu nak murid-murid siapa yang nak jawab soalan nombor 4. Baik, Corona. Jeshwin, Corona. Jeshwin Corona. Mana Jeshwin Corona? Jeshwin. Jeshwin Corona Garden. Ya, cikgu. Apa khabar Corona? Baik, cikgu. Okey, nombor 4 Corona. Amirul memotong tebu yang panjang itu kepada beberapa ruas. Okey. Baik. Cikgu nak perjelaskan kepada kamu berkaitan dengan tebu. Okey, semua murid tolong perhatikan skrin yang telah cikgu paparkan. Cikgu nak tunjuk tebu kepada kamu. Sebatang tebu dia macam ni. Okey, semua tengok. Kalau sebatang tebu dia macam ni. Mana
Inilah. Kalau batang tebu macam ni. Okey, sebatang, dia panjang. Okey. Itu sebatang tebu. Kalau tebu itu masih berada di tanah, itu namanya rumpun. Cikgu repeat. Kalau tebu ni panjang, ini namanya batang. Tapi kalau tebu itu masih berada di tanah, itu namanya rumpun. Rumpun. Okey? Jadi murid-murid, kalau ruas macam mana ruas? Okey. Cuba kamu tengok tebu ni. Kamu nampak tak urat-urat dia? Urat-urat pada batang tebu tu. Urat-urat pada batang tebu itulah dinamakan ruas. Ruas tebu. Okey? Ruas tebu. Seruas tebu. Kamu tengok. Dia kecil. Ni. Ruas. Dia dah dipotong ni. Ni. Ruas ni. Dia dah kecil. Dia dah jadi kecil-kecil. Dia potong mengikut urat. Okey, dia ada urat dekat batang tebu tu. Jadi bila kita potong ikut urat tu, dia jadi ruas lah. Kalau dia panjang, dia jadi sebatang. Dia jadi batang. Kalau dia masih berada di tanah, dia namanya rumpun. Kalau dipotong mengikut urat dia kecil-kecil, maka jadinya ruas. Jadi jawapan Qarana tu betul. Betul. Tebu yang panjang dipotong kepada kecil-kecil. Tebu yang kecil-kecil itu dinamakan ruas. Okey? Ruas. Terima kasih Karunagaran. Sekarang kita nak jawab soalan nombor 5. Okey, Nabihah nak jawab soalan nombor 5. Bagus. Nabihah nak jawab soalan nombor 5. Hilang pula. Okey, Nabihah sila jawab soalan nombor 5. Ahmad hanya mampu makan 2 ulas buah durian kerana sudah kenyang. Okey, Ahmad hanya mampu makan 2 ulas buah durian. Okey, ulas C. Okey, cikgu nak bagi tahu kamu mari sini cikgu kongsi kepada kamu. Okey, boleh mute Cikgu kongsi kepada kamu berkaitan dengan durian. Okey, durian. Kalau sebiji durian, cikgu tunjuk kat kamu Kalau sebiji durian, ini. Termasuk dengan kulit-kulit sekali ni. Termasuk kulit-kulit ni sebiji. Faham? Termasuk kulit tu sebiji. Yang kedua, kita buka ni. Kalau dia seulas, dia satu ni. Dia dalam rumah dia. Kalau dia banyak ni, dalam bentuk senyuman ni, panjang ni kan, ini namanya sepangsa. Seulas ni satu-satu. Yang kamu ambil satu, kamu makan satu, tu ulas. Yang seulas tu bersusun panjang-panjang tu macam ni, ini dinamakan sepangsa. Macam ni kan. Ini bersusun panjang-panjang ni. Dalam rumah dia. Durian kalau berada dalam rumah dia dipanggil pangsa. Okey, kalau kamu makan satu ni, macam Amoy ni. Tengok ni, Amoy ni. Perempuan ni makan satu ni kan. Masuk dalam mulut dia. Ini namanya ulas. Kalau kita masukkan dalam mulut, seulas. Satu yang kita pegang tu. Kalau durian tu, buah dia berada dalam rumah dia, dalam ruang dia, dalam buah tu, itu namanya pangsa. Kalau belum orang kata, belum dibuka, ini macam ni, sebiji nama dia. Okey? Jadi jawapannya ulas. Betul. Terima kasih. Terbaik. Okey. Jelas jelas. Okey, setakat ni nombor 1 sampai nombor 5. Nombor 1 sampai 5 ada soalan. Nombor 1 sampai 5 ada soalan. Okey, Adelina. Adelina ada soalan. Baik. Bila Adelina ada soalan, maka cikgu nak buka, cikgu nak unmute. Okey. Adelina, apa soalan Adelina? Alamak. Apa beza titik tumpuk dengan titik? Apa beza tumpuk dengan titik? Tadi cikgu dah bagi tahu. Tumpuk tu dia dah melekat pada kain. Biasanya dia dah melekat pada baju, melekat pada kain. Titis ni kita nampak dia menitik. Titis ni kita nampak dia menitik. Faham? Kita nampak pergerakan dia titis tu. Kalau tumpuk dia dah melekat. Jadi okey, cikgu tunjuk kat kamu. Setumpuk darah. Setumpuk darah dia dah melekat. Setumpuk darah. Okey. Cuba Adelina tengok. Nampak tak gambar ni? Nampak. Okey, ini dia dah melekat pada tisu. Ini namanya tumpuk. Faham?
Kalau titis macam ni, titis darah. Cikgu tunjuk titis darah. Titis darah tak nampak darah tu menitik. Macam ni. Ni kita nampak tak? Cecair ni macam nak bergerak. Adeline nampak tak? Nampak tak ni? Ini titis lah. Nampak dia akan bergerak. Kalau titik? Titik. Sama. Titik sama. Okey. Tompok dengan titis dah dapat beza? Dapat. Okey, bagus. Sama. Alright. Boleh mute. Okey, terima kasih. Alright. Siapa ada soalan lagi nak tanya? Siapa ada? Apa maksud tongkol? Tongkol ini ialah bentuk seperti jagung Almas bentuk seperti jagung tongkol tu. Alright. Bentuk macam jagung tu tongkol. Biasanya kalau kamu nak tahu tongkol tu tengok jagung lah. Bentuk bertongkol. Okey. Alright. Seterusnya, sekiranya tak ada soalan maka cikgu sambung soalan nombor 6. Cikgu sambung soalan nombor 6, Atif Rifki nak jawab. Jadi kita bagi soalan nombor 6 kepada Atif Rifki. Baik, Atif Rifki sila jawab soalan 6. Romzi mengeluarkan beberapa tempat kosong kail dari beg galasnya. Jawapannya bentuk. Kail ni tahu kail? Macam mata kail. Kail tu mata kail lah. Kail tu mata kail lah. Okey, beberapa dari beg galasnya. Sepatutnya beberapa mata kail cikgu tertinggal ni. Tolong tambah sikit. Mata kail. Tolong tambah boleh tak? Mata kail. Tambah mata kail. Tertinggal pula. Mata kail. Cikgu silap. Terbuang pula mata tu. Okey, ada yang tak kenal mata kail. Baik, cikgu akan tunjuk kepada murid. Mata kail tu macam mana? Mata kail ni lah. Yang buat pancing ikan ni kan? Kamu tengok ni. Ada orang mata kail tersangkut pada mata dia. Mata kail tercucuk mata dia. Macam mana tu? Cuba kamu tengok. Geli cikgu tengok. Mata kail tercucuk pada mata. Macam mana ni? Cikgu pun tak boleh bayang. Boleh buta mata. Okey? Jadi inilah mata kail. Apakah penjodoh bilangan bagi mata kail? Bentuk. Bagus Atif Rifki. Bentuk mata kail. Okey, seterusnya. Siapa yang nak jawab soalan nombor 7? Utas ni untuk apa? Ada yang tanya utas. Utas ni untuk barang kemas lah. Untuk barang kemas. Lazimnya rantai emas. Biasanya untuk rantai emas. Okey, rantai emas. Utas ni biasa untuk rantai emas. Okey, siapa nak jawab soalan nombor 7? Nur Ain Sabrina. Ain Sabrina. Ain Sabrina adalah murid saya. Murid harapan saya tahun depan. Okey. Ain Sabrina, sila jawab soalan nombor 7. Kedai itu mengeluarkan 9 gulung tikar getah untuk dipamerkan di hadapan kedainya. Betul, pekedai itu mengeluarkan 9 gulung tikar getah. Maksudnya tikar getah tu dalam bentuk gulungan. Baguslah Ain. Kata kuncinya ialah tikar getah ya. Okey, kalau gelung apa gelung? Okey, cikgu akan bagi kamu. Gelung ni macam mana? Dia bentuk bergelung-gelung macam dawai. Macam dawai, macam apa tu? Macam kawat. Tahu kawat? Sekejap, cikgu akan tulis dulu benda ni. Gelung ni biasanya untuk dawai, untuk kawat. Kamu janganlah tanya pelbagai objek Cikgu, penjodoh bilangan ni apa cikgu? Penjodoh bilangan tu apa? Tak boleh. Cikgu nak kena tengok konteks ayat dan juga cikgu nak kena tengok gambarnya. Dawai atau kawat. Okey, ada yang tak tahu kawat. Baik, cikgu akan tunjuk kamu. Kawat tu macam mana? Bukan K-A-W-A-D. Itu kawat kaki lain. Ini kawat. Kawat duri. Macam ni. Ni kawat berduri ni. Kalau kamu tak kenal ni. Kawat berduri ni, kalau kita pasang, dia akan jadi seperti ini. Ni. Biasanya ada dekat penjara-penjara ni kalau kamu tengok. Nampak kawat duri. Kawat duri. Hari tu masa PKP, dekat Petaling Jaya, cikgu nampak ada ni. Masa PKP hari tu. Ni kawat berduri ni. Kena tangan sakit ya. Memang luka dan berdarah. Itulah kawat Potong ni untuk benda-benda yang dipotong macam kuih. Kuih kalau dipotong, dia panggil sepotong kuih. Kek pun sama, sepotong kek.
Alright. Dah. Okey. Dah. Kenapa kena letak? Masa PKP hari tu diletak kawat berduri tu tujuan dia tak nak bagi orang keluar dari kawasan tu. Dibimbangi ada orang yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan keluar dari kawasan tu dan akhirnya menyebarkan coronavirus. Biasanya kawasan yang ada kawat duri tu semasa PKP bermaksud kawasan tu merupakan zon merah. Zon merah di Petaling Jaya tu teruk sangat. Maksudnya majoriti penduduk di taman perumahan itu kena coronavirus. Okey, nombor 8. Siapa nak jawab nombor 8? Siapa nak jawab nombor 8? Baik, Ahmad Imtiaz Syauqi. Ahmad Imtiaz. Imtiaz. Imtiaz sila jawab soalan 8 Imtiaz. Amran memotong tempat kosong pisang dan memetik tempat kosong betik di kebunnya. Okey. Jadi jawapannya? C. C. Okey. Kata kuncinya apa? Kebun. Biasa dekat kebun ni orang ambil pisang, orang potong pisang sikit ke banyak? Banyak. Banyak. Okey. Jadi pisang kalau banyak kita guna apa? Setandan. C. Untuk pengetahuan kamu, tempat kosong yang pertama ni merujuk kepada pilihan jawapan kat depan. Tempat kosong yang kedua ni merujuk pilihan jawapan di belakang. Sebiji betik, logik lah. Tapi kalau pisang potong, pisang kalau kita potong kat pokok tu standan. Baik. Untuk merungkai persoalan ini, cikgu akan tunjuk kepada kamu. Okey, sebiji pisang macam ni. Sebiji pisang. Okey, semua tengok. Sebiji pisang macam ni. Satu ni. Faham? Sebiji pisang. Imtiaz nampak tak? Nampak. Okey, ini sebiji pisang Macam mana? Yang macam ni? Ini dipanggil apa ni Imtiaz? Tandan. Ini bukan setandan. Ini namanya sesikat atau sisir. Sesikat atau sesisir. Sesikat atau sesisir. Tapi kalau dekat kebun, setandan pisang. Setandan pisang. Kamu tengok ni. Setandan pisang. Macam ni. Dekat pokok lagi ni. Dekat pokok ni lah orang potong. Jadi pisang yang dekat pokok tu namanya setandan. Oleh yang demikian jawapannya ialah setandan pisang. Dia potong setandan pisang di kebun. Okey, baik. Terima kasih. Nombor 9. Nombor 9 siapa nak jawab nombor 9? Zulfa Hanan nak jawab. Okey, bagus Zulfa Hanan. Tak perlu cikgu ternanti-nanti. Siapa nak jawab? Okey, nombor 9. Silakan jawab Zulfa Hanan. Mak Limau memetik biji limau kasturi dan mencabut serumpun serai di belakang. Bukan kasturi. Limau tu kasturi. Limau kasturi dan mencabut serumpun serai di belakang rumahnya. B. Okey, jadi jawapannya ialah memetik beberapa biji kan. Memetik biji limau kasturi dan mencabut serai. Okey. Cikgu tertinggal perkataan beberapa kat sini. Tolong tambah boleh? Bantu cikgu tambah boleh tak? Tertinggal beberapa Tertinggal beberapa. Biasalah. Kalau cikgu dah tulis soalan ni pada waktu malam, maka dia adalah perkataan yang tertinggal lah. Beberapa tertinggal ni. Memetik beberapa biji limau kasturi dan serumpun serai. Okey, serai ni, serumpun serai ni macam mana serumpun serai? Baik murid-murid, cikgu akan bentangkan kepada kamu, cikgu akan tunjukkan kepada kamu. Serai juga mempunyai dua penjodoh bilangan yang berbeza. Yang lazim keluar dalam peperiksaan dua penjodoh bilangan yang berbeza. Baik. Yang pertama, kita tengok batang serai. Batang serai. Ini namanya batang serai. Penjodoh bilangan batang serai. Maksudnya batang serai ini digunakan untuk memasak. Faham memasak ni, batang serai ni. Kalau kamu tengok gambar ni. Sebelah sini, sebelah kanan ni. Okey, kalau serumpun serai ni macam ni. Dia dekat tanah. Dia dekat tanah. Serumpun serai ni masih kat tanah lagi oleh yang demikian, jawapannya ialah betul lah serumpun serai. Dia cabut serumpun serai. Semua dia cabut. Mungkin dia nak jual serai tu, kita tak perlu tahulah. Tapi kalau dalam soalan tu dia kata serai tu digunakan untuk memasak,
kena guna batang serai. Jangan guna rumpun serai. Faham Kalau dalam ayat tu tujuan dia menggunakan serai adalah untuk memasak, maka kamu kena guna apa? Kena guna batang. Jangan guna rumpun. Itu kerja gila tu. Masak sikit. Lepas tu masukkan serumpun serai. Jadi mak kamu nanti mak kamu tanya, kau ni nak masak serai ke nak masak tom yum? Banyak serai daripada tom yumnya. Alright. Habis. Nombor 9B. Okey, siapa nak jawab nombor 10? Limau kasturi tu apa? Sejenis limau sejenis limau yang digunakan untuk memasak. Warna dia hijau, kulit dia hijau. Okey, Haziq Doraemon. Haziq Doraemon ni dah lama tak menjawab Okey, Haziq Doraemon sila jawab nombor 10 Haziq Doraemon. Assalamualaikum warahmatullahi. Khabar? Baik. Alright. Silakan. 5 bilah parang dan 3 pucuk pistol berjaya dirampas daripada penjenayah yang diburu oleh polis itu. Okey, jadi jawapannya apa? C. C jawapannya. Alright. Jadi parang. Parang ni ialah senjata yang panjang Senjata panjang, parang. Pistol. Pistol ni ialah senjata api yang kecil. Sekiranya parang tu benda yang tajam, maka penjodoh bilangan yang paling tepat ialah bilah. Pistol pula penjodoh bilangan dia ialah pucuk. Okey. Kalau senjata api tu panjang, kita akan gunakan laras. Faham? Kita akan gunakan laras. Alright. Jadi ada apa-apa soalan? Cikgu, saya nak tanya boleh? Kalau das tu macam mana? Apa dia? Das. Das tu tembakan. Okey. Das tu penjodoh bilangan untuk tembakan. Khas untuk tembakan. Okey. Alright. Jadi ada apa-apa nak tanya lagi? Ada apa-apa lagi nak tanya? Okey. Saya nak jawab nombor apa maksud kerat. Kerat tu sejenis penjodoh bilangan juga. Dia macam ni. Ada satu ilmu cikgu nak share dengan kamu. Ada satu ilmu cikgu nak share. Iaitu dinamakan sebagai ilmu kamus. Cikgu type kat sini. PRPM. Kamu type. Alamak. Kamu type PRPM. Kalau kamu nak jelas berkaitan dengan penjodoh bilangan ni, cikgu kalau apa-apa pun cikgu akan rujuk kamus lah yang pertama. Kamu type kerat. Kerat je. Jangan tulis se. Sebahagian daripada sesuatu yang telah dipotong. Tu yang pertama. Dia kena kerat. Ada banyaklah maksud kerat. Ada banyak maksud kerat kalau kamu nak tengok dekat sini. Okey? Kalau kamu nak tengok dari segi penjodoh bilangan dia, kamu kena baca satu-satu. Sekerat dawai. Boleh? Maksudnya dawai tu kena potong. Kerat Faham? Kamu kena tengoklah. Rotan juga kerat. Kerat rotan. Boleh? Penjodoh bilangan untuk rotan boleh juga digunakan untuk kerat. Apa-apa pun makna je kamu kena tengok dalam kamus. Okey? Sekerat rotan. Penjodoh bilangan untuk rotan boleh guna sekerat rotan. Okey. Jadi murid-murid, kita sambung soalan 11. Sarah Alisha nak jawab soalan 11. Sarah Alisha. Baik, kita tengok soalan 11. Sarah Alisha. Ya. Apa khabar? Baik. Okey, sila jawab. Pak Samyuan menyewa 2 buah lori untuk mengangkut beberapa longgok kelapa sawitnya di ladangnya. Jadi jawapannya? Jawapannya D. Jawapannya ialah B. Ke bola ke dadu? Dadu. Dadu. Okey, alright. Jadi kalau dadu jawapannya apa dia? Buah. Lori. Lori ni kena guna buah lah. Semua bentuk kenderaan kita guna buah. Semua jenis kenderaan. Baik kapal, baik kereta, baik basikal, baik motosikal. Kita guna buah penjodoh bilangannya. Okey, kelapa sawit ni longgok kenapa? Kerana kelapa sawit tu dalam longgok. Baik, cikgu akan tunjuk kat kamu gambar longgok kelapa sawit. Longgok kelapa sawit. Longgok kelapa sawit. Ada dekat atas tanah. Dia dikumpul-kumpul atas tanah. Ni. Ni lah namanya selonggok.
Selonggok ni. Durian pun boleh jadi selonggok kalau dia buat macam ni. Kalau durian disusun macam ni pun dikira longgok. Okey, jadi cikgu harap agar kamu nampak lah. Kamu nampak dengan jelas. Okey, seterusnya soalan 12. Siapa nak jawab soalan 12? Kita tengok. Siapa nak jawab soalan 12? Okey, Wardina nak jawab soalan 12. Wardina nak jawab soalan 12. Okey, Wardina sila jawab soalan 12. Puan Lela memasukkan beberapa helai kertas dan beberapa cepis perca kain di atas lantai itu ke dalam tong sampah. Jawapannya D. Okey, bagus. Betul. Kata kuncinya ialah kertas dan satu lagi ialah perca kain. Okey, kamu tahu perca kain tak? Siapa yang tak tahu kena tunjuk gambar. Cikgu akan tunjuk perca kain. Perca kain ni macam ni lah. Ini dah, alamak. Ini sudah dihias. Perca kain tu kain yang kecil-kecil tu. Cebis perca kain. Cebisan perca kain. Maksudnya kain yang telah dikoyak-koyak, yang telah digunting-gunting tu. Alamak, tak ada pula perca-perca ni. Dia kecil-kecil je. Ini semua dah dihias. Tak ada pula gambar perca kain. Maksudnya kain yang telah digunting kecil-kecil tu murid-murid. Dan kain tu orang tak nak guna lagi dah. Itulah perca kain. Jadi jawapannya ialah D, helai. Tak ada pula gambar dia dekat Google. Gambar dia kat Google tidak ada pula. Tapi kamu kena tahulah, perca kain tu ialah kain yang telah digunting kecil-kecil dan biasanya kain tu orang tak gunalah. Bila orang tak guna, ada orang kumpul perca kain tu, dia buat orang kata buat apa tu? Pemijak kaki tu, alas kaki. Ada orang buat alas kaki. Orang yang kreatif kan. Okey, soalan 13. Soalan 13 tadi Emir. Emir nak jawab. Emir Izzuddin. Wan Emir Izzuddin sila jawab 13. Peniaga itu memasukkan beberapa ulas nangka ke dalam bekas polistrena untuk dijual. Okey, beberapa ulas nangka untuk dijual. Okey, jadi jawapannya ialah ulas. Bila soalan tu ada gambar murid-murid, kamu tengok kat gambar. Apa maksud ulas? Ulas ini digunakan untuk penjodoh bilangan yang mana buah dia tu ada banyak isi. Buah yang mengandungi banyak isi seperti nangka, cempedak, durian. Dia ada banyak isi yang kita boleh keluarkan. Baik. Nombor 14. Nombor 14. Jadi nombor 13 B, nombor 14 siapa nak jawab? Okey. Siapa nak jawab? Okey. Yasmin. Okey, Yasmin nak jawab. Yasmin. Okey, Yasmin. Okey, Yamin. Sila jawab 14. Sekalung bunga telah dikalungkan pada leher Datuk Irsyad semasa beliau tiba di pekarangan Sekolah Kebangsaan saya Berjaya. Tengok muka cikgu tu dah tua dah, Min. Misai pun dah tebal dah. Jadi jawapan dia ni tengok kat gambar kan. Ini ialah kalungan bunga. Jadi jawapannya ialah sekalung. Baguslah, Min. Terima kasih, Min. Terima kasih. Okey, seterusnya 15. Siapa nak jawab 15 ni? Najla Insyirah. Najla Insyirah. Baik. Najla Insyirah sila jawab soalan 15. Najla Insyirah. Okey, tak dengar. Bila tak dengar, kita bagi orang lain pula. Okey. Kita tak akan tunggu lama. Siapa pula? Adelina nak jawab. Okey, Adelina nak jawab. Kita bagi Adelina. Nanti Najla dah okey, Najla cuba jawab soalan lain Okey, 15. Okey. Sila jawab 15. Hayati mencabut halia dari kebun di belakang rumahnya. Dia cabut halia. Daun. Dadu. Okey, dia cabut halia. Halia tu dah dekat tanah. Dia cabut. Jadi jawapannya seruas. Okey, halia tak ada ruas. Dia ruas ni macam buluh dengan tebu saja. Faham Okay, faham. Sebab dia ada urat-urat yang panjang tu. Yang cikgu tunjuk gambar tadi, tebu dengan buluh tu dia ada urat-urat yang panjang pada batang dia. Jadi kalau halia ialah sekaki. B. Sekaki. Alright, murid-murid.
Cukup. Soalan 1 sampai 15. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ataupun dia tak sempat? Okey. Dia tak sempat. Mungkin boleh bagi tahu cikgu. Alright. Okey. Tak ada soalan. Cikgu nombor 11 apa? Nombor 11. Nombor 11 D. Buah dan juga longgok. Okey. Lagi siapa yang tak sempat dapatkan jawapan? 12 hingga 14. 12 hingga 14. 12 hingga 14. Okey. 12 tu di daun. Rincih ni dia dah potong halus-halus. Potong nipis-nipis macam bawang tu. Potongan halus-halus macam bawang. Okey. 13 ialah B ulas dan 14 C ialah sekalung. Okey. Alright. Ada yang tanya. Selain urat, boleh apa lagi penjodoh bilangan rotan? Gelung boleh juga rotan. Gelung boleh juga rotan. Untuk rotan Namun demikian dia tak akan keluarlah dua penjodoh bilangan yang sama yang sesuai dalam konteks ayat tersebut. Tak akan keluar dua penjodoh bilangan yang membawa maksud yang sama ataupun objek yang sama yang bersesuaian dengan soalan. Okey? Sebenarnya penjodoh bilangan ni kalau kita sebenarnya yang pening kan. Pilihan jawapan tu dah jelas kita boleh nampak, tapi orang pergi masukkan pilihan jawapan yang tak apa-apa dalam soalan, itu yang menjadi keliru. Okey. Kajang dan lembar tu apa? Kajang tu penjodoh bilangan lah. Apa lagi? Tanya soalan kena betul. Tanya soalan, kajang tu untuk objek apa? Baru betul. Sekalung tu dia boleh masukkan dekat leher. Arashi dan arashi. Dia boleh masukkan dekat leher ni. Kalung. Dia berbentuk kalung. Dia bulat. Kita boleh kalungkan. Kita boleh kalungkan dekat leher orang. Okey. Kalau kajang. Kajang kertas pun boleh. Tikar pun boleh. Baik. Untuk merungkai persoalan kamu. Cikgu senang je. Cikgu tulis kajang. Tengok Kajang ni apa? Barang yang dianyam daripada daun nipah untuk dijadikan atap. Kajang. Satu. Yang kedua, kertas kajang. Kertas yang besar helainya. Itu kajang Biasa kajang kamu tengok ni. Benda yang dianyam daripada daun nipah. Contoh, sekajang tikar mengkuang. Sekajang tikar mengkuang. Faham? Tikar mengkuang, tikar yang dibuat daripada daun nipah. Daripada daun mengkuang. Maka, tikar yang dibuat daripada daun itu dinamakan sekajang tikar. Yang kedua, helaian yang besar berkenaan dengan kertas. Penjodoh bilangan untuk kertas yang besar. Okey? Jadi, kajang ni kita boleh gunakan. Kamu tengok, kajang ni. Mana kajang? Okey, kajang ni kita boleh gunakan untuk orang kata apa? Untuk kertas yang besar. Kedua, untuk tikar yang dianyam daripada daun. Kajang juga. Dan yang ketiga, digunakan untuk atap yang dibuat daripada daun. Jadi atap yang dibuat daripada daun tu juga dikenali sebagai penjodoh bilangan kajang. Okey? Kajang. Kajang, sekajang kertas betul. Merujuk kertas yang besar. Kajang tu objek apa? Kajang tu bukan objek, Irfan. Kajang tu penjodoh bilangan. Dia bukan objek. Cikgu dah kata dah, kajang tu digunakan lazimnya untuk 3 objek. Yang pertama, kertas yang besar. Yang kedua, digunakan untuk, kalau cikgu bercakap aja, cikgu rasa kamu tak nampak. Cikgu rasa cikgu kena tulis. Cikgu kena tulis. Mana kajang? Mana kajang ni? Nombor berapa kajang ni? Okey. Cikgu type. Cikgu type Kajang. Kajang cikgu tulis kajang.
Satu kertas, untuk kertas. Kedua untuk tikar daun. Dan yang ketiga atap daun. Atap tu apa? Bumbung. Atap tu apa? Bumbung. Okey. Dah alright. Kena tulis ke? Kalau kamu ingat tak payah tulis. Kalau kamu lupa, kamu tulis. Itu jawapan yang mudah. Okey. Lembar tu untuk objek apa? Okey, lembar. Okey. Kalau kamu nak, dia macam ni. Kalau kamu nak tanya banyak, kamu boleh rujuk kamus ni. Selain benang, dia ada banyak lagi. Tali boleh, benang boleh. Penjodoh bilangan untuk apa ni? Benda yang panjang atau yang luas bidangnya. Tali, benang, kertas. Okey, jadi lembar ni digunakan untuk tali pun boleh, benang pun boleh, kertas pun boleh. Lembar. Kalau rincih, bawang. Rincih ni bawang biasanya. Rincih, bawang. Kalau tak ingat, tulislah. Jadi senang cerita, semua orang kena tulis. Rincih, bawang. Nampak? Cikgu guna warna berbeza-beza lah. Biar nampak power sikit. Okey. Biar nampak power sikit. Warna oren. Yang ni warna apa nama? Warna hijau. Okey. Cebis untuk kertas boleh. Kertas yang kecil-kecil tu boleh guna untuk cebis. Perca. Benda yang kecil lah. Cebis ni. Benda yang dah dipotong ataupun yang dah dikoyakkan cebis. Dia tak semestinya bergantung pada satu objek je. Dia kena tengok keadaan objek tu macam mana untuk penjodoh bilangan. Okey. Ada yang tanya kerat. Kerat. Kerat tadi cikgu dah tunjuk. Cikgu dah type dah tadi. Kerat. Tak nampak? Okey. Kerat. Kita tengok kamus dewan lah. Okey. Kerat ni, cuba cari penjodoh bilangan. Dia ada tulis ni penjodoh bilangan. Mana? Untuk rotan. Kerat rotan. Yang ditunjuk kat sini ialah kerat rotan. Sesuatu yang bahagian yang telah dipotong. Sekerat dawai boleh. Okey, cikgu tunjuklah. Kerat. Kalau kerat kamu tulis je. Kerat. Rotan boleh, dawai pun boleh. Ini yang berdasarkan kamus lah. Biasanya orang kalau buat soalan, dia akan rujuk kamus lah. Dan dia akan ambil contoh daripada kamus lah. Kebanyakannya dia akan ambil contoh daripada kamus. Lazimnya soalan Selangor dia akan ambil daripada soalan kamus lah. Dia akan bukan ambil soalan daripada kamus. Dia akan ambil objek daripada kamus lah. Kajang, kertas, tikar daun, atap daun, lembar, tali boleh, benang boleh, kertas boleh, rincih untuk bawang, kerat, rotan boleh, daun pula dah. Apa tu? Dawai. Daun pula dah aku ni. Merapu je. Okey? Dah? Ada apa-apa soalan lagi untuk ditanyakan? Ada apa-apa soalan lagi untuk ditanyakan? Okey, boleh salin. Tak masalah. Tiada cikgu. Bidang tu apa bidang? Bidang penjodoh bilangan untuk menunjukkan benda-benda yang luas dan terbentang. Luas dan terbentang. Menunjukkan benda-benda yang luas dan terbentang. Bidang. Contohnya tanah. Tanah kan? Tanah. Lagi? Benda yang terbentang. Tikar boleh. Permaidani boleh. Permaidani tu kapet lah.
Permaidani tu kapet lah. Okey. Ini penjodoh bilangan untuk bidang lah. Penjodoh bilangan untuk bidang lah. Okey. Ada lagi nak tanya? Jap. Ini warna kena lain ni weh. Warna apa ni lah. Okey. Cikgu dah bincang secara terperinci ni. Jadi, bila cikgu dah menjawab semua persoalan kamu, maka kamu kena ingatlah. Kena ingat objeknya. Kena ingat objeknya. Penjodoh bilangan ni banyak objeknya. Kena tengok bentuk soalan. Okey. Cadar boleh. Cadar boleh. Sebidang cadar boleh. Cadar boleh. Salah. Asalkan dia terbentang. Cadar dia terbentang kan boleh. Salah. Okey. Seterusnya habis. Habis. Semua dah siap salin Dah siap salin dah siap salin, maka cikgu akan beralih arah kepada soalan lain. Cikgu akan beralih kepada soalan lain pula. Okey, soalan simpulan bahasa. Soalan simpulan bahasa. Baik. Jadi soalan penjodoh bilangan, kalau kamu ada sebarang masalah lagi, kamu boleh tanya kepada cikgu secara ni lah. Secara secara personal lah. Kamu boleh bagi kepada cikgu. Okey. Sekarang sekiranya tidak ada apa-apa soalan, maka kita akan cikgu akan tanya soalan berkaitan dengan penjodoh bilangan penjodoh bilangan pula dah. Soalan berkaitan dengan simpulan bahasa. Okey. Right. Nombor satu. Siapa nak jawab nombor satu? Amir Faris. Baik, Amir Faris nak jawab. Okey. Amir Faris. Sila jawab. Penduduk kampung Siantan telah mendapat tempat kosong sebagai sebahagian daripada pampasan setelah tanah mereka diambil bagi pembinaan lebuh raya. Jawapan dia wang muka. Wang muka. Apa maksud wang muka? Apa maksud wang muka? Okey. Satu ilmu yang cikgu nak share kepada kamu. Ialah okey. Dalam PRPM ni juga kamu boleh cari makna. Okey, kita nak buktikan betul tak wang muka tu apa. Wang muka ialah wang yang dibayar pada mulanya. Dalam erti kata kita membawa maksud wang pendahuluan. Wang pendahuluan. Okey, kamus memberikan makna yang tepat berkaitan dengan simpulan bahasa. Wang pendahuluan. Okey. Wang, alamak, kena guna warna merah. Wang pendahuluan. Wang kopi apa wang kopi? Wang kopi. Pun tak tahu. Kamu type? Dia tak ada kat sini. Duit kopi kan? Wang kopi ni ialah dia tak ada kat situ bermaksud dia tak dapat nak generate makna. Wang kopi ni ialah wang upah. Wang upah. Ataupun duit rasuah. Duit rasuah. Wang kopi ni. Okey. Wang hangus. Wang hangus. Wang hangus pun tak ada juga. Wang hangus ni ialah duit belanja kahwin. Duit belanja kahwin. Duit belanja perkahwinan. Tak silap cikgu dekat Google ada satu ni lah. Ada satu orang kata apa? Ada satu website yang memberikan makna peribahasa dan juga simpulan bahasa. Contoh kita kata wang hangus maksud. Ada tak? Maksud peribahasa.com tak silap cikgu. Ni. Wang belanja daripada pihak lelaki untuk keluarga bakal isteri. Itulah wang hangus.
Jadi wang duit belanja perkahwinan lah. Wang saku ni apa dia? Duit belanja mak kamu bagilah. Duit belanja mak kamu bagi untuk belanja dekat sekolah. Jadi dia kata sebahagian daripada pampasan. Bermaksud dia akan menerima wang pendahuluan. Dia dapat sedikit dulu. Wang pampasan tu. Duit pampasan tu ialah duit yang diberikan oleh sesuatu pihak kepada orang yang terlibat. Contohnya ialah kamu, tapak rumah kamu tu telah terpilih untuk dijadikan sebagai tapak pembinaan LRT. Maka kerajaan nak ambil alih rumah kamu tu, dia kena bayar duit kat kamu. Duit pampasan ni macam duit ganti rugi lah konon-kononnya. Dalam erti kata yang mudah. Okey, nombor 2. Siapa nak jawab nombor 2? Siapa nak jawab nombor 2? Siapa nak jawab nombor 2? Okey, Anusha nak jawab. Okey, kita jawab laju-laju lah. Anusha nak jawab. Okey, Anusha, nombor 2. Nombor 2, anggota ekspedisi yang sesat itu terpaksa alas perut kerana bekalan makanan mereka semakin sedikit. Okey. Jadi jawapannya? Alas perut. Alas perut. Okey, kita garis kata kunci. Bekalan makanan semakin sikit. Jadi bekalan makanan semakin sikit, kalau kita tak berjimat cermat, apa jadi? Bekalan makanan tu akan habis. Dia kat sini ni Anusha, dia sesat tau. Orang sesat ni macam mana dia nak cari makanan? Dia boleh tak cari makanan dalam hutan? Boleh kalau dia ada pengalaman. Tapi bolehkah kita yakin? Adakah kita yakin bahawa anggota ekspedisi yang sesat tu dia mempunyai pengalaman? Kalau dia ada pengalaman, dia tak sesat. Betul? Betul. Jadi dia terpaksa ikat perut. Dia terpaksa ikat perut. Menahan lapar sedikit lah. Ikat perut ni membawa maksud menahan lapar. Menahan lapar. Okey. Kalau kamu nak... okey, seterusnya. Kita nak detail sangat setiap maksud ni. Cikgu takut kita tidak berkesempatan untuk berbincang secara keseluruhan soalan. Baik, nombor 3. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, nombor 3. Najlah Insyirah. Cikgu harap Najlah Insyirah dapat ni lah. Cikgu harap Najlah Insyirah akan ni lah. Akan okey dari segi dia punya sound tu. Okey, Najlah dengar? Dengar. Okey. Sila jawab nombor 3. Sikap Mak Munah yang muka tembok itu menyebabkan jiran-jirannya berpecah belah. Okey, muka tembok tu maksudnya apa? Kamu dah rujuk kamus belum? Cuba kamu type dekat sini, cari ni. Muka tembok. Apa maksud dia kat sini? Orang tak tahu malu. Orang tak tahu malu. Muka tembok ni orang yang tak tahu malu, Najlah. Kata kuncinya ialah menyebabkan jiran berpecah belah tu. Muka tembok ni ialah tak tahu malu. Tak tahu malu. Orang tak tahu malu dia tak menyebabkan jiran berpecah belah. Adu domba ni apa adu domba? Adu domba ni penghasut. Penghasut. Okey. Sikap suka menghasut. Suka menghasut. Orang yang suka menghasut ni lah menyebabkan jiran berpecah belah. Okey. Cuba kita cari maksud tebal muka. Cikgu senang ni, cikgu nak copy paste. Sama maksud, tak tahu malu. Tak tahu malu. Angkat muka, apa maksud angkat muka? Angkat muka ialah berani. Berani melawan. Cikgu tengok makna je. Berani melawan. Cikgu pun tengok makna. Sebab cikgu tak nak mereka-reka ayat sendirilah. Suka tengok ayat yang lain lebih senang. Okey, ada yang tanya tadi, makan garam. Okey, makan garam.
Tengok mempunyai banyak pengalaman makan garam ni mempunyai banyak pengalaman. Banyak pengalaman makan garam. Cikgu suka tengok makna. Okey. Makan hati pun cikgu tengok makna. Jadi kamu pun kena tengok makna makan hati. Sedih sedih. Dia bagi makna lain tapi cikgu nak pendekkan. Sedih. Sedih sebab perbuatan orang lain. Okey. Alas perut ni breakfast. Alas perut ni makan sedikit. Makan sedikit. Makan sedikit. Tu alas perut. Okey, nombor 4. Siapa nak jawab? Arisa Dalilah. Okey, Arisa Dalilah. Sila jawab soalan 4. Sila jawab soalan 4. Mereka telah membuat tuduhan secara serkap jarang terhadap budak lelaki itu. Okey, kata kuncinya ialah membuat tuduhan. Jadi simpulan bahasa yang berkaitan dengan buat tuduhan ialah serkap jarang. Okey. Alright. Serkap jarang. Baik, bidan terjun tu apa bidan terjun? Bidan terjun. Kalau ikut makna cikgu paling mudah ialah perlu ganti orang secara tiba-tiba. Perlu ganti orang secara tiba-tiba. Bidan terjun. Okey? Alright. Kita nak tahu secara tepat tengok macam ni lah. Bidan terjun. Cikgu macam tu lah. Seseorang yang diminta mengambil alih sesuatu tugas tanpa dirancang. Betul lah tu. Okey? Alright. Seterusnya, kepalang ajar. Berguru, kepalang ajar. Ibarat. Okey. Orang kata itu ialah satu peribahasa lah. Berguru, kepalang ajar. Ibarat rusa kembang kaki. Dapat rusa belang kaki. Tak ingat dah cikgu. Macam manalah sajak tu Berguru kepalang ajar, dapat rusa belang kaki. Berburu di padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru kepalang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Itu sajak Maksudnya ilmu yang dipelajari tak sempurna. Tak sempurna. Batu api sama juga dengan ni. Ngasut orang je. Adu domba ni pun sama juga, suka mengasut. Suka melaga-lagakan orang. Suka mengasut dan melaga-lagakan orang. Okey, nombor 5 siapa nak jawab? Almas, nombor 1 dan 2 apa tadi? Nombor 1 wang muka, nombor 2 B ikat perut Almas. Ikat perut ni bermaksud tahan lapar, menahan lapar. Terpaksa menahan lapar. Tahan lapar. Okey. Seterusnya nombor 5. Seterusnya nombor 5. Harid nak. Okey, Harid. Harid, Harid. Ni Harid Melaka ke? Okey, Harid, sila jawab soalan nombor 5, Harid. Limtat. Limtat naik darah apabila buntut membangkang cadangannya. Buntut. Limtat. Apa dia? Buntut membangkang cadangannya. Okey, keras kepala ni apa? Degil. Degil sekejap Cikgu bagi maksud sekap jarang. Tuduh orang tanpa usul periksa. Tuduh orang tanpa usul periksa. Okey. Apa maksud keras kepala ni? Degil Degil. Sadaqallahul azim. Degil. Seterusnya, telinga nipis ni apa? Telinga nipis. Telinga nipis. Cepat marah. Cepat marah. Naik darah ni apa? Naik darah ni marah. Masuk angin takkan tak tahu masuk angin. Macam biskut dia masuk angin apa jadi? Jadi jawapannya ialah naik darah. Cuba tengok sini, masuk angin. Cikgu nak bagi maksud nanti.
Sakit. Okey. Ada dua lah kita kata masuk angin kan. Satu yang makanan tu masuk angin. Satu lagi kalau kita masuk angin apa jadi? Sakit kerana sejuk. Sakit kerana kesejukan. Masuk angin. Ada dua makna lah. Okey, jadi jawapan yang tepat ialah C, naik darah. Naik darah. Okey, seterusnya nombor 6, siapa nak jawab? Zulfa Hanan nak jawab Zulfa Hanan nak jawab. Zulfa Hanan nak jawab. Okey, Zulfa Hanan sila jawab soalan nombor 6. Hasna dan Maria membuka langkah 1000 apabila mereka dikejar anjing gila. C. Okey, C. Dikejar anjing gila, langkah 1000. Langkah 1000 ni apa maksud dia? Lari. Lari apa? Lari lintang? Lari lintang pukang. Lari lintang pukang. Okey, langkah bendul apa? Adik berkahwin lebih dahulu daripada kakak. Adik berkahwin terlebih dahulu daripada kakak. Terlebih dahulu daripada kakak. Jalan mati? Jalan yang tidak ada jalan keluar. Jalan yang tiada jalan tembus. Tak ada jalan tembus tak ada jalan keluar. Jalan buntu? Sesuatu yang tiada penyelesaian. Sesuatu yang tiada penyelesaian. Pandailah kamu. Kamu rujuk kamus ni. Bagus. Inilah cikgu nak. Kita menjawab dengan merujuk kamus. Okey, soalan 7. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan 1 sampai 6? Ella sinilah cikgu nak suruh Ella sini jawab. Ella sini. Ella sana, oi Ella sini. Ella, oi Ella. Ande, inge porengge. Nombor 7 Ella. Pembinaan projek perumahan itu terbengkalai kerana tak pengurusannya kacang hantu. Kacang hantu pula dah kau ni. Okey. Terbengkalai. Terbengkalai ni maksudnya stop. Projek tu stop. Berhenti. Berhenti. Dihentikan. Dihentikan. Okey. Makan angin ni bermaksud apa? Makan angin tu tempat melancong. Bukan tempat melancong. Aktiviti melancong. Kacang hantu tu apa? Kacang hantu tu budak nakal. Orang yang nakal. Orang yang nakal. Bukan budak je lah. Gulung tikar ni apa maksud dia? Gulung tikar? Bankrupt. Bankrupt lah. Perang dingin? Perang dingin. Bergaduh. Apa cakap? Perang yang bergaduh. Bergaduh tak bercakap. Perang dingin. Dia bergaduh. Dia bukan perang dingin bergaduh atau berperang secara takut menakuti. Dia acah-acah je. Aku tembak kau Kang. Aku pun tembak kau Kang. Dia perang dingin. Maksudnya perang yang tak angkat senjata. Dia bukan perang yang mengangkat senjata. Jadi jawapannya kat sini bankrupt lah. Tak dapat nak teruskan, dihentikan, maka dia bankrupt lah gulung tikar. Bankrupt ni tahu, dah tak ada duit lagi dah. Alright. Nombor 8. Siapa nak jawab nombor 8? Adam Haris nak jawab. Adam Haris Tun. Adam Haris Tan ke Adam Haris ni? Ya. Adam Haris Tan. Kenapa kau ada Tan? Ayah kau Cina Ya. Nama ayah kamu apa? Tan Boon Hyong? Iwan Tan. Ayah kamu Cina mana? Cina Penang? Sarawak. Sarawak. Okay, alright. Kau dah balik Sarawak belum tahun ni? Tak. Tahun lepas balik? Tahun lepas balik. Tahun lepas kat mana? Kat Kuching? Miri. Dekat Miri, tempat minyak tu. Ayah kau kerja minyak Tak. Tak ada. Okey, nombor 8. Cuba jawab.
Pekerja-pekerja itu mandi peluh untuk membaiki pipe yang bocor itu agar orang ramai mendapat bekalan air dengan segeranya. Jadi maksud dia apa tu? Apa simpulan bahasa yang paling sesuai? Mandi peluh. Mandi peluh tu maksud dia apa? Bekerja kuat. Bekerja kuat. Bekerja kuat Bekerja kuat, bagus. Bekerja kuat. Hilang akal ni apa hilang akal? Gila. Gila. Kau pernah hilang akal? Tak. Pernah Okey. Hilang akal. Merah padam apa merah padam? Marah sungguh. Marah sungguh. Muka. Muka yang marah sungguh. Muka yang marah sungguh. Okey. Mukanya merah padam. Keadaan muka yang marah sungguh. Perang mulut apa perang mulut? Bertengkar. Bertengkar mulut Mak kau hijau. Mak aku kan hijau, mak aku kuning. Macam tu. Bertengkar mulut. Okey, jadi jawapannya betul mandi peluh. Baguslah Adam Haris Tan ni. Okey. Terima kasih. Kita cari Adam Haris yang tak ada tan pula. Okey. Siapa Adam Haris yang tak ada tan? Adam Darwish ada. Adam Darwish lah. Yang lain ada Adam Haris semua, kita panggil Adam Darwish. Adam Darwish oi. Sini jawab nombor 9 Adam Darwish. Kami bercuti ke Pulau Tioman. Sambung Kami bercuti ke Pulau Tioman selama 3 hari kerana mahu beralih angin. Beralih angin. Apa maksud beralih angin? Macam cari mood. Beralih angin ni ialah dia nak dapatkan mood, nak cari mood. Nak mendapatkan mood nak tukar mood. Paling mudah lah maksud dia, tukar mood. Okey, mencari jalan ni ialah mencari, orang kata mencari penyelesaian. Mencari penyelesaian. Cuci mata apa cuci mata? Cuci mata tu apa? Cuci mata tu macam tengok benda yang kita suka cuci mata. Tengok-tengok. Tengok-tengok aje. Macam mana ayat dia? Ini yang cikgu malas nak buat ayat ni. Dia jadi lambat. Tengok-tengok. Tengok-tengok sesuatu barang. Biasanya dekat mana? Biasanya dekat shopping mall lah. Beralih akal cikgu rasa tak ada kot. Beralih akal. Kita tengok maksud beralih akal. Cikgu suka tengok. Beralih akal bermaksud berubah fikiran. Beralih akal bermaksud berubah fikiran. Berubah fikiran. Cikgu nak tulis beralih arah, tiba-tiba jadi beralih akal pula dah. Okey. Jadi jawapannya ialah D, beralih angin. Bagus Adam Darwish. Adam Darwish belanja soalan 10 satu lagi. 10. Ya. Masyarakat tidak boleh bersikap buta hati. Buta hati? Okey, kau tengok maksud buta hati. Jap, tengok. Cuba kamu tengok maksud buta hati. Tengok. Apa maksud buta hati? Bersikap kejam. Buta hati tu bermaksud bersikap kejam. Okey, bersikap kejam. Oh, pejam mata Okey, celik mata, celik mata. Celik mata. Celik mata tak ada. Celik mata tak ada. Celik mata tak ada di sini. Maksud celik mata tiada. Celik mata tu tak betul lah. Celik mata tu tiada jawapan. Maksudnya celik mata tu bermaksud mata celik. Mata berkelip-kelip. Mata yang terbuka lah. Mata yang terbuka lah maksud dia. Dia bukan satu simpulan bahasa. Pejam mata? Pejam mata bermaksud buat tak tahu. Buat tak tahu. Ignore dalam bahasa Inggeris ialah ignore. Buta huruf tu apa buta huruf? Tak tahu baca. Tak tahu membaca. Tak tahu membaca.
Jadi jawapan dia apa? Pejam mata. Pejam mata lah, buat tak reti. Tak boleh Masyarakat tak boleh buat tak reti saja tentang ketagihan merokok dalam kalangan murid sekolah. Kena buat apa? Kena isap rokok sekali dengan diorang. Okey. Alright. Seterusnya nombor 10. Kita nak panggil siapa ni? Siapa nak jawab? Nisrina Damia. Kita panggil Nisrina Damia. Nisrina Damia. Okey. 11 Nisrina. Nombor 11 silakan jawab. Nombor 11. Semua barang dan pakaian yang berjenama di kedai itu dijual dengan harga mati. Betul, harga mati. Tahu tak maksud harga mati? Harga tetap. Harga tetap. Harga tetap. Maksudnya harga yang tidak boleh ditawar lagi. Harga yang tak boleh ditawar lagi. Kalau dekat pasar boleh tawar-menawar. Contoh, dia tulis kat situ RM10. Kita minta dengan peniaga tu. RM8 dah lah. Kalau harga diri ni membawa maksud apa? Maruah diri. Harga diri membawa maksud maruah diri. Tangkai jering apa tangkai jering? Tangkai jering maksudnya kodokut. Tangkai jering ni kedekut. Berat hati apa berat hati? Tak sampai hati. Tak sampai hati. Tak sampai hati ataupun tak sanggup. Tak sanggup ku lafazkan cinta. Okey. Jadi jawapannya ialah B, harga mati. Terima kasih Nisrina Damia. Okey, seterusnya siapa nak jawab soalan 12? Nur Ain Sabrina. Ya, Najla Insyirah. Maksud cikgu harga mutamat ke ya? Baik Arisahana. Danish Zakwan nak jawab. Danish Zakwan. Danish Zakwan. Okey, Danish Zakwan sila jawab soalan 12. Tak dengar. Tak dengar. Jangan kamu beritahukan rahsia ini kepadanya. Dia tu mulut tempayan. Mulut tempayan. Kata kuncinya rahsia. Jadi kamu jangan bagi tahu rahsia kepada orang yang mulut tempayan. Kenapa? Orang mulut tempayan ni ialah orang yang tidak tahu menyimpan rahsia. Yang tak boleh simpan rahsia. Bukan tak tahu tau. Orang yang tak boleh menyimpan rahsia. Orang yang tak boleh menyimpan rahsia. Okey. Kabar angin apa kabar angin? Berita yang tidak pasti. Berita yang tak pasti. Yang tidak pasti kebenarannya. Dia macam gosip lah mungkin. Cepat tangan apa cepat tangan? Suka mencuri. Gelap mata bermaksud lupa diri. Lupa diri. Lupa diri akibat wang di depan mata. Lupa diri akibat wang di depan mata. Itulah gelap mata. Dia jadi gelap mata. Banyak duit. Jadi dia pun jadi rasa nak ambil duit tu. Gelap mata. Dia dah lupa dah tentang hukum hakam. Alright. Okey. Seterusnya, soalan 13. Soalan 13. Siapa nak jawab soalan 13? Soalan 13. Yana. Kita bagi Yana. Yana Yuni. Yana, sila jawab soalan 13 Yana. Yana. Sila jawab Yana. Oh, Yana tak ada. Tak dengar Yana. Okey, tak ada. Sekiranya tak ada, kita bagi orang lain. Kita bagi Khalisha Sofia. Okey, Khalisha Sofia. Okey, Khalisha Sofia, sila jawab soalan 13. Pak Mat bersyukur atas rezeki yang diperoleh daripada titik peluhnya sendiri. Okey, jadi jawapannya? Titik peluh. Titik peluh. Okey, jawapannya ialah titik peluh C. Titik peluh ni bermaksud apa dia?
Hasil usaha. Hasil usaha hasil usaha. Gaji buta apa dia? Gaji buta. Dapat gaji tanpa bekerja. Dia dapat gaji, dia tak buat kerja. Itulah gaji buta. Darah daging tu apa? Darah daging tu macam ada anak dan ahli keluarga sendirilah. Anak dan ahli keluarga sendiri. Air muka tu apa? Air muka? Marwah. Marwah, pandai. Jadi jawapannya ialah titik peluh. Bagus. Terima kasih cikgu ucapkan. Seterusnya nombor 14. Siapa nak jawab nombor 14? Siapa nak jawab nombor 14? Najla Insyirah. Najla Insyirah. Najla Insyirah, sila jawab soalan 14. Kejayaannya lulus dengan cemerlang menjadi mulut murai penduduk di kampungnya. Mulut murai Okey, mulut tempayan apa? Mulut tempayan? Tadi? Tidak boleh menyimpan? Tidak boleh simpan rahsia. Berat mulut apa berat mulut? Pendiam. Pendiam. Orang yang pendiam payah nak bercakap. Mulut murai? Banyak cakap. Banyak cakap pula kan? Banyak cakap. Buah mulut? Perkara yang menjadi sebut-sebutan orang. Perkara yang dibualkan. Perkara yang dibualkan ataupun perkara yang dibicarakan oleh orang. Jadi mana jawapan dia? Tentulah jawapan dia buah mulut. Kejayaan dia ni menjadi perkara yang dibincangkan oleh orang, yang dibicarakan oleh orang. Okey, nombor 15, cikgu nak bagi Yasmin jawab. Yasmin jawab lagi. Nombor 15, Yasmin. Pemuda-pemuda kacang hantu itu memang suka mengusik gadis yang lalu lalang di simpang jalan itu. Okey, ni orang zaman dululah. Orang zaman sekarang tak tahulah ada lagi ke tak dia usik-usik orang kan. Okey. Alright, jadi jawapannya apa? Kacang hantu. Kacang hantu. Apa maksud kacang hantu? Kacang hantu maksudnya kacang hantu. Apa pula kacang hantu maksudnya kacang hantu? Apa kau ni? Kacang hantu tu orang yang nakal lah. Bukan kacang yang dimakan oleh hantu. Okey. Alright. Lidah biawak tu apa? Lidah biawak. Biasa orang cakap, orang lidah biawak ni janganlah percaya. Menipu. Bukan. Percakapan yang tak boleh dipercayai. Banyak gebang orang macam ni. Okey. Panjang tangan apa? Panjang tangan? Mencuri. Suka mencuri. Suka mencuri. Dia suka mencuri apa ni? Barang bukan dia mencuri hati orang. Dia suka mencuri barang. Okey, mencuri hati orang tu apatah istilah dia tak ingat dah cikgu. Itu buaya darat nak panggil. Okey, panjang akal apa maksud panjang akal? Pandai, bijak Pandai, bijak. Okey. Jadi jawapannya ialah 15 ialah B, kacang hantu. Okey murid-murid, habis soalan tentang simpulan bahasa. Ada apa-apa soalan kamu nak tanya? Untuk simpulan bahasa ni cikgu tak bercadang untuk berbicara dengan terperinci okey. Kita nak bincang terus jawapan kerana masa kita tak lama. Okey, yang ini cikgu bagi jawapannya. Kata kunci adalah menurut saja kata-kata isteri dia. Dia ikut je kata bini dia. Jadi peribahasa yang menurut saja kata-kata isteri dia atau menurut kata-kata orang ialah seperti kerbau di cucuk hidung. Seperti kerbau di cucuk hidung. Okey? Hidup pengemis itu dalam serba kedaifan. Kedaifan ini membawa maksud miskin. Miskin. Jadi miskin ialah seperti rumput di tepi jalan. Seperti rumput di tepi jalan. Okey? 1D, 2A.
Jadi cikgu tidak berminat untuk berbincang secara terperinci, masa dah nak habis. Kamu ambil jawapan saja dan kata kunci. Tau Keh Hong meminjamkan wang dengan mengenakan kadar bunga yang tinggi. Dia bagi orang duit, pinjam. Dia bagi orang pinjam duit. Tapi dia mengenakan kadar bunga yang tinggi. Kadar bunga ni bermaksud macam ni. Kamu pinjam 5,000 dengan orang, kamu kena bayar balik kat orang tu 10,000. Ini dinamakan sebagai seperti lintah menghisap darah. Konon-konon nak tolong orang, rupa-rupanya dia menyusahkan lagi orang. Okey, nombor 4. Right. Jadi, setakat ini, ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya? Ada apa-apa kamu nak tanya? Okey. Alright. Seperti emas baru disepuh jawapan dia. A. Wajah pengantin. Kata kuncinya wajah pengantin. Seperti emas baru, tetamu ni potong. Tetamu ni potong. Seperti emas baru disepuh. Yelah, maksudnya ialah wajah orang yang sangat cantik. Tetamu tu potong. Mana datanglah pula tetamu. Nombor 5. Para pelajar dari perkampungan orang asli itu terpinga-pinga apabila mengunjungi pusat beli belah. Orang asli datang ke bandar. Dia jadi apa? Seperti rusa masuk kampung. Seperti rusa masuk kampung. Nombor 5 ialah A. Alright. Seterusnya, nombor 6. Cik Khalid berusaha menangani masalah itu dengan berhati-hati. Garis, menangani masalah dengan berhati-hati. Apa peribahasa menangani masalah dengan berhati-hati? Bagai menarik rambut dalam tepung. Dia membuat keputusan tu, dia cakap tu, dia berhati-hati. Supaya tidak ada orang yang terluka perasaannya. Okey. Nombor 7. Sikap anaknya yang apa telah menyebabkan kedua-dua ibu bapanya bersedih dan kecewa. Sikap anaknya yang apa? Bagai kacang lupakan kulit. Anak dia ni lupa jasa mak dan ayah dia. Lupa jasa dan ayah dia. Bagai kaduk naik junjung tu bermaksud dia jadi sombong lepas naik pangkat. Bagai kaduk naik junjung ni bermaksud dia jadi sombong lepas naik pangkat. Nombor 8. Janganlah menjadi apa kerana menyembunyikan pendatang tanpa izin selepas tamat tempoh pengampunan itu. Tindakan itu akan menyusahkan diri kelak. Jadi garis, menyusahkan diri. Apakah peribahasa yang membawa maksud menyusahkan diri? Seperti mendukung biawak hidup. Seperti mendukung biawak hidup. Nombor 9. Sindiket penyeludupan yang licik itu akhirnya masuk ke dalam perangkap polis. Masuk ke dalam perangkap polis. Akhirnya masuk ke dalam perangkap polis. Sebelum ni dia terlepas. Akhirnya dia masuk ke dalam perangkap polis. Jadi jawapannya ialah sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Akhirnya jatuh ke tanah juga. Okey, dan yang terakhir, peribahasa yang terakhir ialah janganlah cuba mengusik lelaki itu, nanti buruk padanya. Kata Nasri kepada Kasim. Buruk padanya kita garis. Maksudnya ialah sarang tebuan jangan dijolok. Jangan cuba mengusik lelaki itu. Jangan cari pasal lah. Sarang tebuan jangan dijolok. Macam kamu jolok sarang tebuan, apa jadi? Nanti tebuan tu kejar kamu, dia sengat kamu. Baik. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Sekiranya ada, boleh tanya. Nombor 1 apa? Nombor 1 ialah D, seperti kerbau dicucuk hidung. Seperti kerbau dicucuk hidung. Nombor 5 ialah A, seperti rusa masuk kampung. Seperti rusa masuk kampung. Nombor 5 A. Nombor 3 ialah C, seperti lintah menghisap darah. Seperti lintah menghisap darah. Apa beza tertusuk dengan tercucuk? Sama je. Okey murid-murid. Terima kasih ya cikgu ucapkan kerana rambut Yamin style siut. Okey. Jadi terima kasih kepada murid kerana sudi bersama cikgu pada hari ini. Esok cikgu nak gunting rambut.
Esok tak tahu ni rambut ni jadi colour apa. Nampak macam cantik warna kelabu dengan putih kan. Cewa. Okey. Makin teruk cikgu kau ni. Okey. Jadi sampai di sini saja kelas kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.